Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah dan semua tamu yang dimuliakan Allah sekalian, hijrah biiznillah. Pagi ni renungan daripada kitab yang indah ni, yang cantik ni tuan-tuan. Tajuk 50 Mutiara Nabawi oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razif Muhammad Fuad. Hadis penawar hati yang terpilih daripada Sahih Al-Bukhari. Bagi tuan-tuan yang bagi kitab ini, boleh lihat pada muka surat yang awal daripada kitab yang bertajuk 50 Mutiara Nabawi ni. Ustaz Zawi Ghazali, barakallahu fikum, adib. Baik, Penulis memulakan mutiara yang pertama dengan menceritakan kelebihan mensyukuri nikmat, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan saya telah terang kepada tuan-tuan dalam tafsir surah Nisa yang lalu dan juga surah Al-Isra, bagaimana perkataan syukur itu adalah merujuk kepada sejenis tanaman yang terdapat di padang pasir yang memadai hidup dengan sedikit air. Itu perkataan syakur. Dan unta juga disifatkan sebagai syakur kerana sikapnya, tabiatnya yang tidak memerlukan air yang banyak. Gikaluk Muhammad Akilil Ayub, Tuan Baharudin Budi, lama tak nampak. Ustazah Nurilis, Rusnah Sharifah, Cornel Akbar Zaki, Anwar Ali, terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Jadi penulis memulakan bicara dengan firman Allah SWT dari surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi yang salam sabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan juga waktu lapang. Jadi hadis ini menceritakan tentang kegagalan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah, terutamanya kerana nikmat sihat dan juga nikmat waktu kekosongan yang tidak diisi dengan betul. Nuri Mahmud Hasan Ismail. Jadi Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita mengapakah manusia kufur. Yang pertama sekali kerana sihat, tubuh badan, cukup serba-serbi, dan seterusnya kerana terlalu banyak masa lapang. Jadi masa lapang yang tidak diisi dengan betul berarti menyebabkan seorang itu akan terjerumus dalam perkara-perkara maksiat. Contohnya tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi bila kita berada di dalam musim yang menguji seperti sekarang ni tuan-tuan, isilah masa anak-anak dengan baik sekali. Walaupun kita nampak anak-anak sibuk dengan kelas PDPR sebagai contoh yang diadakan oleh guru-guru yang mulia itu, tapi dalam masa yang sama kita kena pastikan salat mereka pada awal waktu. Baharudin Budi, Abu Laith Sa'adiyah Adullah, Amar Ramli, barakallahu fikum. Jadi kita pastikan anak kita ada uji bakat dari sudut azannya, solatnya, menghafal surah-surah pilihannya, jadi belajar bahasa Arabnya. Jadi ini antara peningkatan jati diri Muslim yang perlu kita senarai semakkan dalam kehidupan anak-anak kita. Yang perempuannya tanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja yang lebih akrab dan sesuai dengan kewanitaan. Jadi ini merupakan tanggungjawab tuan-tuan yang perlu kita isi supaya apa yang disebut Nabi SAW ini tidak berlaku kepada anak-anak kita, iaitu kufur terhadap nikmat, kekosongan waktu, maka terisilah waktu dengan perkara-perkara maksiat. Akibat tiada planning, tiada mindset yang betul, tidak ada rujukan, tidak ada bimbingan. Jadi janganlah kita menganggap bahawa anak-anak kita ni dilahirkan dengan kemudahan ataupun dengan kebolehan untuk mentafsirkan segala benda mengikut pandangan peribadi dia. Itu salah tuan-tuan. Kita kena bimbing, kena tunjuk, kena beri panduan.
Kan kalau kita ingat masa kita kecil-kecil dulu ada atuk, ada nenek, ada pakcik, ada makcik, ada adik-beradik kita yang lebih senior, yang memandu, membimbing, memberi panduan kepada kita, barulah kita jadi manusia. Maka demikian juga anak-anak, jangan kesampingkan tuan-tuan. Kerana penyair berkata, la yasal yatim man tawaffathu ummuhu wa khallafahu zalilan, man tawaffahu walidahu wa khallafahu zalilan, walakin al-yatim man kanat lahu ummun takhalat awaban mashghula. Bukanlah anak yatim itu dalam arti kata yang dimaksudkan adalah orang yang mati ibu bapanya, tapi anak yang yatim itu dimaksudkan dengan memiliki ibu tetapi ibunya melepas tangan, dan memiliki bapa tetapi bapa sentiasa sibuk. Jadi kena ada waktu yang kita peruntukkan bagi anak-anak kita, bagi orang di bawah jagaan kita, isteri kita, suami kita, supaya tuan-tuan dimuliakan Allah, mereka tidak diuji dengan waktu yang kosong seperti itu. Maka dilihat movie-movie yang melalaikan, dibaca Facebook oleh golongan yang tidak ada manfaat padanya. Jadi ini semua akan mengakibatkan minda mereka menjadi rosak, tuan-tuan. Maka menjadi tanggungjawab kita sebagai ibu bapa, pastikan anak-anak pada musim PKP yang panjang ni ada jadual. Bukan jadual yang solid, tak boleh nak buat langsung. Benda nak bersifat berhibur sikit-sikit boleh, biasa tuan-tuan. Nak main badminton, nak main pingpong bersama adik-beradik sebagai contohnya, itu tak ada masalah. Tapi pastikan quality time yang mereka lalui itu diisi dengan sebaik-baiknya. Inilah tanggungjawab seorang bapa. Tanggungjawab seorang bapa bukan setakat menyediakan makan pakai saja, tetapi tanggungjawab seorang bapa juga merangkumi spiritual part daripada kehidupan seorang anak itu. Baik, kata pengarang lagi, Ibn Battal menyatakan yang dimaksudkan dengan hadis ini seorang yang tidak dianggap memiliki waktu lapang hingga dia memiliki waktu senggang dalam keadaan sihat. Siapa yang memiliki waktu senggang dan sihat tubuh badan, maka hendaklah dia tidak tertipu hingga meninggalkan kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan itu kepadanya. Antara bentuk kesyukuran adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kesihatan merupakan nikmat yang cukup berharga di sisi seorang insan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, wa khuz min sihatika li maradika wa min hayatika li mautik. Maksudnya, pergunakanlah waktu sihat sebelum sakit dan waktu hidup sebelum mati. Kalau kita ziarah orang yang sakit sebagai contohnya, maka orang sakit ni macam-macam azam yang dia beritahu pada kita. Sebenarnya saya nak pergi umrah, sebenarnya saya nak pergi masjid sembahyang berjemaah, sebenarnya saya kalau ada duit nak pergi sedekah, tolong bagi duit ni kepada orang sekian-sekian. Jadi menunjukkan dalam hati orang yang sakit ni ada terbuku macam-macam program atau projek yang dulu diniatkan tapi dia tak sempat melakukan, tuan-tuan. Imma kerana memang dia tak sempat kerana banyak lagi kebaikan yang telah dibuat, wa imma ataupun mungkin kerana dia menangguh-nangguh, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Maka ketika sakit barulah perasaan kesebersalahan itu timbul dalam dirinya. Yang mana satu. Jadi inilah maksud Ibn Umar, khuz li sihatika, khuz min sihatika li maradika wa min hayatika li mautik. Jagalah diri kamu supaya tidak tertinggal perkara-perkara kebaikan itu. Tiba-tiba kamu ditimpa penyakit yang menghalang kamu daripada buat kebaikan-kebaikan tersebut. Dan memanglah kita tak dapat nak temu duga orang telah mati, tapi pandukan kepada ayat dan juga hadis yang banyak menunjukkan kepada kita bahawa si mati ini sangat menyesal di atas kelecehan ataupun penangguhan yang dilakukan ketika hidup dahulu, betapa banyak amal saleh yang dia telah abaikan. Ya, sebagai contohnya fa'asaddaq wa aku minas salihin di hujung surah Al-Munafiqun itu, yang menggambarkan bahawa orang mati minta kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk bersedekah. Kerana melihat fadilat sedekah itu, maka dia pun menjadi sesal. Tapi sesal yang sudah tidak berguna, nasi dah jadi bubur, iaitulah dia telah mati, dia tidak boleh lagi kembali ke dunia untuk menjalankan tanggungjawab tersebut. Jadi betapa ramai yang lalai apabila diberi nikmat sihat dan kembali kepadanya bila sakit. Jadi Allah mengirim mesej yang berbentuk penyakit ini kepada seorang kita untuk kita sedar, supaya kita kembali ke pangkal jalan. Macam-macam cara pengiriman maklumat yang Allah beri pada kita untuk kita sedar. Sakit, uban, penuaan, kehilangan orang tertentu, ujian, banjir, ribut dan sebagainya. Ini semua adalah tanda-tanda yang Allah nak kita kembali kepadanya. Nampak tak, tuan-tuan? Kita mendoakan untuk sesaudara kita yang ditimpa ujian di Kedah itu agar diringankan oleh Allah, dimudahkan sebagai urusan. Sungguhnya dalam hidup ini ujian datang dan pergi. Ia ibarat panas dan juga lembap, kering dan juga hujan.
yang berlaku dalam kehidupan kita. Andai dari pagi hingga ke petang kering, tak ada hujan, maka tak adalah kepelbagaian di sudut kehidupan. Tapi bila ada panas, ada hujan, maka ia menunjukkan kepada kita tentang kepelbagaian nikmat Allah untuk kita syukuri sebenarnya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Itu merupakan kata-kata Syekhul Islam. Jadi Allah tidak akan biarkan hidup kita berjalan di atas satu bentuk saja, waciratin wahidah. Tapi Allah datangkan berbagai-bagai bentuk, format, maka untuk kita kembali kepadanya. Ibarat seorang anak yang pernah saya gambarkan dahulu. Anak melakukan kesalahan kepada ibunya, maka ibu pun menghukum. Pialnya, anak ni pun marah pada tindakan ibu. Dia pun lari keluar rumah. Hilang dia main dengan kawan. Daripada tengah hari sampai ke maghrib dia tak pulang-pulang. Ibunya pun risau, mana pergi anak, mana pergi anak. Menjelang hampir-hampir maghrib, maka si anak yang buat kesalahan tengah hari ni tadi balik ke rumah. Macamlah apa dipanggil sebagai malu-malu kucing, tuan. Kucing ni kalau dah melakukan kesalahan, dia akan hilang beberapa hari untuk dipulang semula. Dan dia menganggapkan, berharap bahawa tuannya sudah lupa kesalahan yang dilakukan. Maka begitu juga si anak. Bila dia melakukan kesilapan, dia kembali kepada ibunya, ternyata ibunya melupakan kesalahannya itu. Apatah lagi Allah SWT, tuan-tuan. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dalam waktu itu merupakan waktu seolah-olah baru lepas satu peperangan. Maka seorang ibu mencari anaknya yang hilang. Cari-cari, tengok seorang budak dipeluk. Bukan. Dia ambil, dia tengok, rupanya anak orang lain. Akhirnya barulah dijumpa anak dia. Peluk Allah, anakku. Lama ibu cari kau. Peluk dengan bersungguh. Maka sabda Nabi kepada para sahabat, agak-agak perempuan itu sanggup tak mencampakkan puteranya itu ke dalam api? Jawapan para sahabat, tentu tidak, wahai Rasulullah. Dia mencari dengan susah payah tadi. Maka Nabi SAW sabda, sungguhnya kasih sayang Allah kepada seseorang itu lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tak kala dia mencari anaknya, berjumpa, cemas dia, ketakutan, kerinduan. Jadi inilah dia perasaan seorang ibu terhadap anaknya. Tapi kasih sayang Allah kepada kamu lebih daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila kita berada dalam nikmat sihat, hendaklah bersyukur kepada Allah SWT. Jadi lalai dalam mensyukuri nikmat kesihatan dengan berterusan, tenggelam dalam maksiat. Maka apa yang diperintahkan, ditinggalkan. Apa yang dilarang, itulah yang dibuat. Namun masih Allah memandang kita dengan pandangan kasihnya, memberikan hamba peluang demi peluang untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah sifat Allah SWT, tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang mendengar tazkirah pada pagi ini, tuan-tuan dapat kitab ni daripada Telaga Biru, telagabiru.com.my. Murahnya kitab ni, tuan. Kami sedang adakan promosi Hari Kebangsaan. Dalamnya pun cantik presentationnya. Tengok kan, ada gambar-gambar. Tazkirah-tazkirah pendek. Kemudian ada highlight yang dia buat. Ada jadual, diagram. Indah sekali, sangat sesuai untuk kita hadiahkan kepada anak kita pada hari jadi ke, pasangan kita ke, adik-adik kita ke. Musim PKP ni, tuan-tuan dimuliakan sekalian, duduk dalam rumah membaca. Inilah kitab yang namanya 50 Mutiara Nabawi. Sekarang kami sedang dengan kempen Hari Kebangsaan. Dapatkan pada harga yang sangat murah. Harga yang sangat untuk menghargai tuan-tuan yang menyokong Telaga Biru. Baik. Para ulama' juga telah mengingatkan kita pada satu faktor penting yang perlu diambil kira dalam kehidupan umat Islam, iaitu masa lapang. Masa lapang tidak akan tetap lapang selama-lamanya. Ia boleh sahaja diisi dengan perkara yang baik ataupun sebaliknya. Siapa yang tidak mencipta kesibukan diri dengan perkara yang benar, maka dia akan sibuk dengan perkara yang sia-sia. Allahu Akbar. Bahayalah ayat ni, tuan-tuan. Siapa yang tidak disibukkan dengan amal saleh, maka dia akan disibukkan dengan maksiat kepada Allah SWT. Ya, betul. Sebagai contohnya, lihat anak-anak muda yang terjebak dalam perkara-perkara yang maksiat, perkara melalaikan itu, kerana tiada bimbingan daripada ibu bapa, tuan-tuan. Satu daripada ini. Yang kita paling bimbang pada hari ini adalah ada kajian dibuat di sahabat saya di UM, Profesor Dr. Zawi Ismail Hafizahullah. Beliau berkata di setengah negeri, anak-anak lepasan SPM ni tak tahu pergi ke mana. Hilang, tak tahu pergi mana. Nak kata pergi bekerja, tanah dekat Terengganu tu banyak je yang masih kosong. Sedangkan kerajaan Terengganu berusaha untuk menggalakkan pertanian seperti nenas dan sebagainya. Bagi tuan-tuan yang minat nak berhijrah ke Terengganu ke dengan capital, dengan modal yang ada ke, tuan-tuan boleh pergi ke Terengganu. Sahabat saya bercerita, kajian dibuat di Terengganu, tuan-tuan yang boleh. Bahawasanya
Anak-anak muda, terutamanya orang-orang Islam ini, mereka keluar daripada sekolah, tak tahu pergi ke mana. Dan kita pergi universiti pun kekurangan student pada waktu sekarang. Kolej-kolej swasta banyak yang dah tutup kerana tak boleh nak teruskan kehidupan. Tak boleh nak teruskan operasi kerana operating cost begitu tinggi. Dan tak ada student. Nak kata tempat-tempat kerja seperti kilang, pertanian pun mereka kurang pekerja. Mana pergi budak-budak lepasan SPM ni? Takut-takut duduk kat rumah tak ada kerja, tuan-tuan. Nanti terjebaklah dan merempet perkara-perkara yang merugikan yang lain. Memang terjebak dengan dadah. Kenapa, tuan-tuan? Tak tahu nak buat apa. Ya, ini satu negeri, mungkin negeri lain pun mengalami masalah yang sama. Tapi ini kajian yang telah dibuat, yang terkait sahabat saya, Profesor Nadia, Dr. Zawawi Ismail. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, hendaklah kita awasi anak-anak kita, isi mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau orang dekat Thailand tu, diceritakan oleh majalah ekonomi sebagaimana mereka membangun sebagai kuasa pertanian yang hebat. Mereka pun terancam dengan suasana COVID pada hari ini, iaitu makanan menjadi kurang katanya. Walaupun negara mereka secara umumnya merupakan negara pertanian yang dihormati, yang punya kedudukan dalam dunia dengan pengeluaran buah-buah yang luar biasa. Dikatakan, tuan-tuan, di Thailand itu diadakan perhubungan di antara pihak akademik universiti dengan orang kampung. Dalam struktur kepimpinan sesebuah tempat, maka ketua kampung sebagai ketua operasi masyarakat, kemudian ada penasihat dari universiti. Universiti berdekatan di-engagekan dengan kampung supaya kampung tersebut menjadi produce. Ini dipanggil sebagai apa? Sebagai kraft tangan kampung. Apa dipanggil? Cik Arizul Saleh, Muhammad Taufik, apa ni dipanggil? Barakallahu fikum. Anar Rozali dipanggil apa? Kerja usaha-usaha, apa dipanggil? Kraft tangan ke apa. Jadi setiap kampung akan mengeluarkan pertanian sebagai contohnya. Dan setiap kampung akan bela ikan keli, bela tanam sayur-sayuran sikit, dan juga bela ayam. Sekurang-kurangnya kalau berlaku apa-apa musibah, maka mereka boleh survive. Kerana ada sayur untuk dimakan, ada ubi sebagai contoh, ada ikan keli, ada ayam yang dipelihara. Maka mereka mendapat pemanduan bimbingan daripada bahagian teknikal universiti tempatan yang memiliki kepakaran di sudut pertanian untuk komersialiskan bahan-bahan pertanian itu supaya boleh disampai ke peringkat jual dalam negeri ataupun luar negara. Jadi kita kena ada perancangan lah, tuan-tuan, kena ada planning lah. Mudah-mudahan kepimpinan yang baru ni mengambil kira perkara-perkara semikian, mengambil ibrah pengajaran daripada musibah COVID yang berlaku. Semua orang hilang pekerjaan dan kita tiada simpanan. Yang paling bahaya sekali, tuan-tuan, seorang itu tak tahu bagaimana projek penyimpanan duit. Kalau diberi kepadanya wang EPF itu, bila dia berhenti kerja, habis dalam masa beberapa bulan. Anak nak pergi, nak beli kereta, pasangan pula nak renovate rumah, nak pergi berjalan dan sebagainya. Jalan kalau ambil pengajaran tak apa, tuan-tuan. Belajar jalan pergi ke negara seperti China, Vietnam, melihat peluang perniagaan untuk bawa ke negara kita, tak apa. Tapi kalau pergi setakat melancong, lepas tu tak sampai setahun daripada wang EPF dikeluarkan, dah duduk melanguk, tak tahu nak buat apa. Yang paling malang sekali, dah mula start nak berhutang orang. Mana nak cari punca pendapatan untuk bayar balik hutang? Ada pula yang terpaksa jual rumah yang diduduknya itu kepada anaknya sendiri. Dan anak pula mengadu, tuan, bagaimana rumah saya beli, rumah yang saya beli daripada ayah saya, rumah yang kami duduk besar daripada kecil itu ayah paksa beli. Saya beli betul ayah duduk, tak nak bayar sewa pula. Saya nak kena bayar pada bank. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kesian anak-anak. Macam mana anak-anak nak respect kita, ibu bapa, kalau macam tu sikap kita, tuan-tuan ni? Ada pula ayah ibu yang sudah pun berada di hujung umur dia senja, sibuk nak beli kereta baru pula. Pergi suruh anak jadi grantor untuk belikan. Buat apa? Pakailah apa yang ada, tuan-tuan. Ajal kita pun tak berapa waktu lagi tinggal. Umur pun dah berada di tahap senja, kata orang. Tapi masih lagi sibuk dengan perkara-perkara keduniaan. Ini namanya orang yang tidak ada planning dalam hidup. Mindsetnya belum betulkan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi orang seperti ini sangat bahaya dalam kehidupan, kerana dia bukan sahaja membahayakan dirinya, tapi bahayakan orang lain, melibatkan orang lain dalam ketikanya kita sibuk dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kerana kita tidak punya planning dalam hidup, kita tak ada punya target. Okey. Justru beruntunglah orang yang mengisi masanya dengan kebaikan dan amal soleh, serta celakalah orang yang mengisi masanya dengan kemaksiatan. Ini kata Ibn Battal
Ya Allah, ruginya orang yang tak ada planning, yang tak ada target dalam hidup ini. Tak tahu apa dia nak buat. Dia biarkan hidup ni berlaku mengikut, tak apalah, biar kita ni berjalan atas ketetapan Allah. Ketetapan Allah apa? Engkau yang tak ada planning, kau nak salahkan Allah SWT ke? Dulu masa kau nak berkahwin, kau main lagi kau berusaha macam-macam cara untuk dapat si dia. Kan tuan-tuan? Sampai dikatakan oleh pujangga, tahi mata singa pun kita boleh kuis bersama. Oi, bahaya. Satu hari Nabi Sulaiman AS duduk bersama dengan para tenteranya dan melihat seekor burung sedang mengusik burung yang betina. Lalu Nabi Sulaiman pun tersenyum melihatnya. Mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh burung itu yang menyebabkan Nabi Allah Sulaiman tersenyum? Kata Nabi Allah Sulaiman, aku dengar burung yang berkicauan itu mengelilingi satu yang bertinggi itu jantan, yang sedang bertinggi itu betina. Lalu dia menjanjikan kepada yang bertinggi itu bahawa aku akan binakan untuk rumah ligai dari kaca kalau engkau terima pinanganku, kata burung jantan itu. Maka kata Sayyidina Sulaiman AS, wa kullu khattabin kadzabun, setiap orang yang bertunang itu selalu bercakap benda dusta. Mana mungkin seekor burung boleh bina istana daripada kaca? Nak bina daripada daun-daun, daripada kayu pun payah baginya. So payah dibangunkan rumah untuk betina, untuk bertelur. Ini kan pula untuk bangunkan rumah dari kaca. Nampak sangat penipunya. Jadi gitu tuan-tuan dalam hidup ini, jadilah orang mengisi masa dengan betul, dengan amal soleh dan punya planning dalam hidup. Bukan membiarkan kehidupan berjalan tanpa ada GPS-nya, tanpa ada kompasnya. Masihlah Azizah Mat Nur, barakallahu fikum. Tolong share video ni, anda ia manfaat untuk tuan-tuan kita di luar sana. Dalam ayat ke-61 surah Al-Baqarah, Allah telah menceritakan kisah Bani Israel daripada kaum Nabi Musa yang engkar terhadap nikmat makanan dan minuman yang diberikan olehnya. Jadi kita tahu bahawa Allah telah menyediakan untuk Bani Israel ini makanan daripada al-manna wa salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Jadi makanlah makanan-makanan yang baik ni. Al-manna berarti sejenis manisan yang muncul daripada pokok yang terdapat di sebenarnya tanah Arab itu, di kawasan Sinai itu dan di kawasan Afrika itu. Ini adalah pokok dipanggil sebagai Arabic gum, tuan-tuan. Pokok al-manna ni yang keluar daripadanya sejenis manisan, iaitu mengikut gambaran saintisnya tuan-tuan, Dr. Samuddin, seorang pakar pengkaji dari UK yang merupakan orang Sudan yang mengkaji dalam PhD-nya tentang pokok al-manna ni, mengatakan bahawa ia merupakan sejenis pokok yang datang burung belatuk patuk pokok ni setiap hari pada waktu pagi. Turun embun, kena pada apa yang dipatuk oleh belatuk ni, maka getahnya keluar. Dia lembut macam marshmallow. Ini panggil al-manna. Macam manisan, macam madu tuan-tuan, tapi keadaannya seperti marshmallow seperti itu. Membolehkan orang-orang Bani Israel yang duduk bersama dengan Nabi Musa dalam perjalanan menyelamatkan diri masuk ke Jerusalem itu, yang telah pun lepas daripada Laut Merah ketika dipukul dengan tongkat Nabi Musa, maka ia membuka laluan untuk mereka melepaskan diri pergi ke Semenanjung Sinai. Maka tuan-tuan di situ Allah selamatkan mereka. Biar setempat yang panas, maka dia mengundang macam-macam penyakit dengan Aidesnya, malaria dan sebagainya. Tapi Allah beri pada mereka satu bentuk antibody yang sangat kuat, daripada dipanggil prebiotik kan, lain daripada antibiotik. Itu dia mengaktifkan sistem dalaman badan kita untuk berperang melawan segala bentuk virus atau bakteria, organisme yang masuk dalam badan kita. Maka itu namanya al-manna. Kajian Dr. Samuddin ni menunjukkan bahawa ia seperti itu dimakan setiap pagi. Dan Allah menghantar sekumpulan burung puyuh untuk Bani Israel makan dengan segar daripada kawasan-kawasan padang pasir itu, tuan-tuan. Malangnya Bani Israel tak pernah rasa redha dengan apa yang diberikan oleh Allah. Mereka tak bersyukur atas nikmat. Mereka minta untuk tanam sendiri basal, thum, nak tanam sendiri bazinjan, nak tanam sendiri sayuran sendiri. Tak mau makan dan makanan-makanan kesihatan yang telah diberikan oleh Allah SWT itu. Inilah sikap golongan Bani Israel daripada dulu turun-temurun, tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Baik, inilah yang dikisahkan oleh Allah dalam ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah. Bani Israel telah disesatkan oleh Allah di bumi At-Tih, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka telah pun disesatkan oleh Allah selama 40 tahun di padang Sinai itu kerana keengganan mereka masuk ke Baitul Maqdis. Nanti kalau suasana PKP okey, tuan-tuan ikut kami pergi ke Mesir dalam tarbiyah bersama dengan Zahzan Travel. Perjalanan perlu tarbiyah, bukan setakat jaulah saja, tapi jaulah penuh tarbiyah. Nanti tuan-tuan ikut kami pergi ke Baitul Maqdis, ke Mesir. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan tanah tempat
sesatnya golongan Bani Israel dahulu ketika mereka ingkar suruhan Nabi Musa. Tuan-tuan, terlupa saya nak sampaikan pesan daripada penaja Azan Travel. Dari tuan-tuan, pada musim PKP ni kita mencari peluang supaya sihat tubuh badan kita jauh dari penyakit kan. Kami di Azan Travel ada memasarkan produk berasaskan habatus sauda, namanya Birka. Dalam botol macam ni. Ni telah diproses. Tuan-tuan boleh makan. Bismillah. Boleh kunyah, boleh telan terus. Boleh hisap tuan-tuan macam gula-gula. Alhamdulillah. Ini adalah habatus sauda Birka yang disabdakan Nabi SAW, yang merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Padanya juga berkata Imam Ibn Qayyim menurutnya kitab beliau Tibun Nabawi, dia dapat merawat beratus-ratus sejenis masalah kesihatan. Seperti tak boleh tidur malam, perempuan yang kurang susu untuk babynya, orang yang ada masalah rezdung dan sebagainya, dan juga dalam bentuk melawan penyakit. Ini semua disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Tibun Nabawi. Hijazi Haris, Marina Rina, Nurilis, Ustazah Nurilis, barakallahu fikum. Masihlah dapatkan habatus sauda daripada Azan Travel. Kami juga ada masakan produk berasaskan kurma, macam kurma yang sekarang sangat laris dan dapat sambutan. Difirmankan Allah dalam surah Maryam ayat ke-25, wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Gegarkan pokok kurma, maka akan jatuh atasmu buah-buah kurma untuk merawat penyakitmu, wahai Maryam. Maryam ketika melahirkan puteranya Isa, pada masa itu mengalami sakit-sakit badan. Dia selalu perempuan melahirkan anak. Maka ibu pada Nabi Isa ni disuruh oleh Allah untuk makan buah kurma mejul. Kurma mejul kami datangkan dalam bentuk presentation macam ni tuan-tuan. Senang untuk tuan-tuan letak atas meja, dalam kereta, pejabat dan sebagainya. Dah banyak dah saya makan, tinggal sikit je. Baik tuan-tuan, jadi Bani Israel telah disesatkan oleh Allah di bumi Tih kerana keengganan mereka masuk ke Baitul Maqdis. Mereka mohon kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah supaya memberi mereka makan. Maka Allah beri pada mereka makanan al-manna, yang seperti susu dan juga ataupun madu, dan juga as-salwa, jenis burung yang sangat lazat. Kedua rezeki itu diberikan oleh Allah tanpa perlu mereka berusaha payah mencarinya. Namun mereka menginginkan lebih daripada itu. Sampai sikap mereka yang malas dalam kekufuran, sedangkan mereka tahu bahawa juada itu adalah kurniaan terbaik daripada Allah SWT. Nikmat kesihatan dan masa lapang adalah nikmat yang besar pada masa ini. Nikmat itu akan menjadi lebih dirasai pada saat kita dalam kesakitan dan dalam kesibukan. Begitulah fitrah manusia, saat senang mudah melupakan Allah, tapi sering pula mengingatinya ketika susah. Jadi inilah sifat manusia. Bila Allah Ta'ala sayang pada kita, dikirim kepada kita satu musibah, masalah. Bila masalah itu berlaku, boleh kita muhasabah diri, kita kembali kepadanya. Sama seperti seorang ibu yang marah kepada anaknya, ataupun ayah yang marah kepada anaknya, lantas berkata kepada anaknya, biarkan dia. Degil sangat, dia nak panjat pokok, biarkan dia jatuh. Adakah seorang ayah benci sangat pada anaknya sampai minta agar dia jatuh di pokok? Tak. Tapi ayah tu nak anak itu belajar sesuatu. Jatuh, sakit, barulah dia sedar. Barulah dia kembali pada ayahnya. Barulah dia minta maaf. Begitu juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan yang mulia sekalian. Allah Ta'ala mengirim kepada kita musibah tertentu supaya kita kembali kepadanya. Jadi yang penting di hujung kita ingat Allah, kita ingat segala nikmat-nikmatnya, kita sedar atas segala kekurangan kita, kita baiki kelemahan-kelemahan tersebut. Maka itulah sebabnya Allah mengenakan kepada seseorang kita ujian. Dalam hidup ni janganlah minta doa supaya jadi orang yang sabar. Kerana Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma ja'alni minas sabirin, Allahumma ja'alni minas sabirin, ya Allah jadikan aku kalangan orang sabar. Maka Sayyidina Ali menegur lelaki tersebut dengan berkata, engkau minta ujian nampaknya. Kalau engkau takut ditimpa satu ujian, maka doalah, Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Jadi mintalah dalam doa-doa kita seperti di hujung surah Al-Baqarah itu. Juga satu lagi doa yang saya nak ajar tuan-tuan yang belum beramal dengan doa ni. Yang telah beramal, alhamdulillah teruskan. Yang belum amal, tolong amalkan doa ni. Iaitu Nabi mengajar kita, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Ya Allah, aku mohon padamu perlindungan daripada ditimpa jahil balak, ujian yang berat, wa darki syaqa, dan berturutannya musibah menimpa aku. Allahumma inni a'udzubika min jahil balak wa darki syaqa wa su'il qada, dan qada yang buruk. Qada Allah kepada kita semuanya baik, tuan-tuan, tapi bila kita menilai di sudut kemanusiaan, kadang-kadang pertimbangan kita menjurus kepada qada itu Allah teruknya, kesiannya, dan kita minta kepada Allah juga selamat daripada penganiayaan musuh, kegembiraan musuh melihat kesilapan-kesilapan yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, ialah musuh melihat kita dan mencari masalah dengan kita. Kerana lagi tinggi layang-layang itu terbang, lagi kuat dia diterpa angin. Begitulah lazim dalam kehidupan, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit tazkirah pada pagi ini menjadi makanan minda untuk kita semua, makanan rohani ke arah peningkatan diri, jati diri yang berteraskan kepada Islam. Mudah-mudahan Allah menerima kabilna ya Ustaz, barakallahu fikum ya Ustaz Baharudin. Moga tuan sihat, anak isteri semua sihat, jauh daripada penyakit berlaku sekarang. Jadi saya minta tuan-tuan, perempuan, sama-sama kita berdatangan pada waktu ini doa kepada Allah. Moga Allah beri kesihatan kepada semua kita, memberi keselamatan kepada pemimpin-pemimpin kita, menjadikan pemimpin-pemimpin kita terbaik, tempat yang terbaik untuk kita bernaung di bawahnya, yang kesian dan juga rahmah kepada orang-orang yang susah di kalangan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan melimpah ruah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami, kurniakan untuk kami, pasangan kami, anak-anak kami, bapa kami, adik-adik kami, sekalian pemimpin-pemimpin kami, sekalian membaik pada kami, sekalian membuat salah pada kami, sekalian jalan tangga kami, sekalian pekerja kami, sekalian sahabat handai kami. Kurniakan kami semua kesihatan, keafiatan, keberkatan, kesalihan, ketakwaan, kekayaan, keluasan harta, kemurahannya, keselamatan dari semua musibah, fitnah dan wabak yang sedang berlaku sekarang ni, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka sebaik-baik pemimpin buat kami, ya Allah. Dan jadikan kami sebaik-baik rakyat buat mereka, ya Allah. Jadikan kami sebaik-baik pengikut buat mereka, ya Allah. Janganlah di akhirat nanti, tuan-tuan, ya Allah, ya Tuhan kami dikenakan azab atas segala kesalahan yang kami lakukan, ya Allah. Dengan kami membiarkan diri kami melakukan perkara-perkara maksiat, wahai Tuhan, kasihanlah kami, ya Allah. Bantulah kami untuk menasihati pemimpin-pemimpin kami dengan cara yang terbaik, dengan cara yang Kau ridai, dan jadikan mereka ni sebaik-baik orang, dan juga bersifat dengan rahmah dan juga ra'fah kepada kami semua, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah ke atas kami, tetap ke atas kami pemimpin yang terbaik untuk memimpin kami, ya Allah. Kerana urusan ini bukan saja berkaitan di dunia untuk kebahagiaan kami, malah ada kesinambungan untuk urusan kami, pahala dosa, amar ma'ruf nahi munkar untuk kami dihitung di akhirat nanti, ya Allah. Maka beri kepada kami pemimpin memiliki kesedaran kedua-dua aspek ini, dunia dan juga akhirat, ya Allah. Pahala dan juga dosa, syurga dan juga neraka. Jadikan mereka sebaik-baik orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang tidak mengambil kesempatan terhadap kelemahan-kelemahan kami, ya Allah. Dan kurniakan untuk mereka penasihat-penasihat yang jujur, penasihat-penasihat yang dapat memberikan petunjuk dan beri panduan yang terbaik buat mereka, ya Allah. Bukan mengambil kesempatan terhadap mereka, ya Allah, dan terhadap kami, ya Allah. Kasihannya kami, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, sekali lagi masuk waktu salat duha, lebih kurang 15 minit lagi. Jadi tuan-tuan, ambillah peluang untuk mengerjakan salat sunat duha sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang Allah kurniakan begitu banyak sekali dalam kehidupan pada hari ini. Dan jangan lupa tuan-tuan,
musim cuti yang panjang ini untuk anak-anak kita semua masuk persekolahan. Didiklah anak kita, bimbinglah anak kita, jangan biarkan waktu kosong sehingga mereka tersilap milih tempat yang betul ataupun tersilap milih tujuan. Maka tuan-tuan dapatkanlah buku-buku yang terbaik daripada Telaga Biru, antaranya Kem Bestari Salat, antaranya belajar kaligrafi, ajar mereka untuk menekuni, menghayati tulisan Jawi, tulisan Al-Quran, supaya tulisan Quran kita baik. Dan disebut oleh Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang baiki tulisan Arabnya, murah baginya pintu rezekinya dibukakan oleh Allah SWT. Saya pernah dengar pesan daripada penulis Quran yang terkemuka, Syekh Osman Taha, yang menulis Al-Quran. Dia mengatakan dahulu ketika belajar tulisan Quran ni, ramai orang mengecil-ecilkannya, menghinanya. Tapi pada hari ini, wahai anakku, dikata pada saya, dia mendapat royalti tak habis makan, tuan-tuan. Pada ketika saya datang itu, dia dapat royalti daripada Bahrain ataupun Oman sebanyak 3 juta USD. Semuanya dihantar ke Syria yang pada masa itu masih lagi berlaku peperangan. Aku tak habis makan, anakku diberitahu kepada saya. Maka baikilah tulisan Quran kita, tulisan Jawi. Kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku kaligrafi, buku-buku Jawi, buku-buku membaiki salat macam Kem Bestari Salat. Ajarlah anak-anak kita untuk salat dengan betul daripada awal wudu sampai sempurna. Buku ni membekalkan panduan yang solid untuk membetulkan kembali ibadah-ibadah fardu ain yang kita lakukan. Baik tuan-tuan yang inginkan doa-doa yang saya ajar dalam kuliah ni, boleh join Telegram Sahabat Ustaz Zahazan. Cari kat Telegram Sahabat Ustaz Zahazan. Masuk kat situ, ada banyak nota dan doa yang kita pelajari. Terima kasih kepada Ustaz Syarif Murad, terima kasih kepada Ustaz Ummu Fatih, Ustaz Zawi Ghazali, semua yang hadir bersama untuk membekalkan kepada kita doa-doa yang berharga, yang penting, yang kita pelajari di sini dan juga di tempat-tempat lain. Sekian dari saya, terima kasih tuan-tuan. Ampun maaf atas segala kekurangan. Segala baik semuanya daripada Allah SWT. Atrukukum tahta ri'ayatillah wa hifzi. Astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah jagaan Allah, kasih sayangnya, perhatiannya, pemeliharaannya. Jaga diri baik tuan-tuan. Uhibbukum fillah. Saya cinta kalian kerana Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita tangguhkan dengan baca suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasum Juni, Niza Ali, barakallahu fikum. Terima kasih Zahara Paan, Washin Mursyida, Azina Muhammad Johari. Terima kasih.